So kita akan discuss on chapter 2, compressibility and consolidation. Okay, nanti saya go through semua slide ni dulu. Lepas tu kalau kita pergi pada contoh Dr. Kamarudin, seperti saya buat, mungkin hari ni kita fokus pada slide saja kan. Okay. Okay. So untuk chapter 2 ni, which is ada sedikit related dengan chapter 1, especially waktu kita nak kira the vertical stress lah, the vertical effective stress. Okay, dia tak ada kaitan dengan lateral stress. Okay, so that's why awak dah faham on the vertical effective stress. So waktu nak digunakan dalam compressibility and consolidation punya topik, dia tak, ialah mana awak dah faham. Dan mungkin kita gunakan the two of ratio simple method tu, yang mana 2:1 tu, okay, untuk kita kira the increment of stress at a certain depth yang kita nak. Okay, sebab tu pun penting. Okay, so dua benda tu mesti digunakan dalam this chapter 2. Okay, chapter 2 ni lebih kepada untuk kita investigate what we call as settlement. Okay, maknanya enapan. Okay, kita faham kalau satu tanah, one kita apply any load, okay, dia ada dua keadaan. Sama ada dia boleh menyebabkan the soil fail, okay, ataupun the soil experience and excessive punya settlement, maknanya dia akan mendap. Okay, kalau fail ni menyebabkan loading yang kita apply tu masuk ke dalam tanah, ataupun kalau ada building tu akan roboh terus lah. Tapi kalau building tu settle, maknanya dia terenap, okay, tetapi dia masih lagi stable, dia tak fail, so masih boleh diduduki, tetapi kita kena check berapa value of settlement, ataupun settlement tu still akan keep going berlaku untuk beberapa jangka masa tambahan. Okay, so memang important, this topic is very important, especially kalau kita dah apply ataupun dah construct building on the top of the soil. Okay, so awak kena faham betul-betul topik ni, nanti awak boleh appreciate, especially kalau awak dah kerja kat site ataupun awak dah design building, awak akan tahu mana bangunan akan mengalami pemendapan disebabkan oleh load yang dikenakan ke atas tanah tersebut. Okay. So compressibility ni adalah action yang mana kita compress sesuatu material. Okay. Consolidate ni maknanya berlaku of consolidation process, which is the soil, the volume of the soil will be reduced, okay, due to the stress applied on the soil. Okay, due to the effect of what we call as dissipation of pore water pressure lah. Menunjukkan bahawa waktu kita compress tersebut, air akan keluar, air yang berlebihan kan. Nanti saya terangkan lagi dalam detail, air yang berlebihan akan keluar. Okay, so this topic is very interesting lah. Tapi dia perlu ada pemahaman yang tinggi sebab banyak menggunakan equation. Okay, so tolong beri tumpuan. Okay, so kita gunakan istilah settlement sebab in practical we call as a settlement. Okay, consolidation is the process. Okay, so settlement ni apa yang kita boleh nampak secara fizikal. Okay, if a structure is placed on soil surface, then the soil will undergo an elastic and plastic deformations. Okay, so normally kalau dalam mana-mana material, okay, kalau kita test, kita load dia, pada peringkat awal dia akan mengalami elastic punya behavior, deformation. Dan kalau kita teruskan lagi, dia capai tahap plastik dan dia dah reach a yield condition yang mana dia fail. Okay, so in that case, the soil cannot reshape again, dia tak boleh dibentuk balik, okay, or cannot come to the actual or original condition. Okay, kalau dia dalam keadaan elastik, okay,
once we reduce the load, they can bounce back, okay, untuk kembali dalam keadaan behave not at the actual uh, initial position, but it can tend to behave like at the initial. Dia tak boleh jadi 100% macam dia keadaan asal, tetapi dia boleh dikembalikan, dibentukkan balik dalam keadaan yang pada peringkat awal. Okay. So in engineering practice, the deformation of reduction in the soft volume is seen as settlement, okay, and or heave depending on either the load is increased or decreased, okay. So dalam tanah, okay, untuk soil, okay. So kalau kita apply load, dia akan mengalami settlement, okay. So kalau load tersebut kita reduce, okay, soil tersebut akan tend kembali pada keadaan asal. So that what we call as a heaving. Okay, mana soil tu dia akan naik ke atas balik, heave. Okay. Awak faham kan? Kalau awak tekan sesuatu, dia akan terenap. Tapi kalau awak lepaskan load tersebut, dia akan cuba kembali dalam keadaan yang awal. So tanah tu akan terangkat. Okay, so that is heave. Okay, tapi dalam topik ni kita nak bincang settlement. Okay, berapa kadar enapan yang berlaku? Berapa kadar heaving yang berlaku? Itu bukan kita nak discuss di sini. Okay. Component of total settlement. Okay. So for total settlement, we have 3 component. Okay. First is the immediate settlement. Okay, we call as SI. Then we have a consolidation settlement, SC, ataupun ada istilah buku menyatakan primary consolidation ataupun primary compression. Okay. Dan yang ketiga adalah secondary compression. Okay. So we have 3 type components of total settlement. Okay. So this combination we call as a total settlement ataupun settlement. Okay. So SI plus SC plus SS. Okay. Okay. Cuma ada perbezaan. For example, in term of sand dengan clay. Okay. Yang dah awak kena ingat. So for the clay, okay, clay will experience SI, SC and SS. Okay, however for what we call it for sand, dia hanya akan mengalami immediate settlement saja. Okay, sebab normally untuk clay, selepas kita dah apply load, selepas dia mengalami immediate settlement, disebabkan rongga-rongga tanah dia, sebab behavior of the soil itself, okay, menyebabkan sukar untuk air keluar pada peringkat awal, okay. So selepas mengalami immediate settlement, dia akan diteruskan dengan consolidation settlement, okay. Maknanya air yang berlebihan akan keluar, okay. Jika dibiarkan pada jangka masa yang lama, dia akan mengalami proses of secondary compression. Maknanya selepas air dah dikeluar dengan elok, soil tersebut akan cuba rearrange kedudukan dia. Okay, partikel dalam tanah cuba untuk rearrange supaya dia dalam keadaan yang paling stable. Okay, so that is the secondary compression. Ini bukan kita tambah loading lagi. Loading ni dah tetap. Contoh kita letak 50 kPa. Okay, 50 kPa tersebut dia akan mengalami immediate settlement. Okay, lepas tu dia akan continue dengan consolidation settlement. Then dia akan continue dengan secondary compression. Okay. Cerita je doktor, time by Okay. time. Oh, dia akan jadi endapan lah. Dia tak menaik ya doktor kan? Tak. Ia maknanya kalau load tu dikekalkan, dia akan stop pada masa yang tertentu lah. Nanti saya akan tunjuk macam nak kira dia. Berapa lama proses dia berlaku. Okay, sebab untuk consolidation, dia adalah time dependent. Maksudnya bergantung kepada berapa jangka masa dia akan stop. Okay. Contoh mungkin 10 tahun,
okey, mungkin ada 20 tahun. Memang ambil masa yang lama. Bergantung kepada several properties dan kedalaman ataupun ketebalan clay tersebut. Okey? Okey. Now we move to, yeah, this is the explanation lah. Saya dah explain sikit tadi tu. Okay. So for the first one, we call as an immediate settlement, elastic settlement. Okay, this compression is usually taken as occurring immediately after application of the load. Okay, so ialah masanya dia berlaku once kita apply load, dia akan berlaku terus. Okay. Dan apabila dia dah complete, dia akan continue dengan primary consolidation lah. Okay. Kadang untuk clay kita still kira berapa immediate settlement, tetapi yang paling critical adalah primary consolidation lah. So primary consolidation is the major consolidation that should be considered for clay material. Okay. So for primary consolidation, the process of compression due to the exclusion of water from the void in a soil as a result of increased loading. Okay. Ataupun increase of time pun boleh. Okay, dia ada dua, sama ada kita increase loading ataupun increase of time. Mana kita biarkan lah, lebih kurang itu. Okay, exclusion of water, maknanya air yang berlebihan dalam tanah, dia akan terkeluar apabila kita biarkan loading tersebut kekal di atas tanah tersebut. Okay, so that is called as primary consolidation. Okay, so kalau kita biarkan lebih lama, okay, the soil will experience secondary consolidation. Okay, saya katakan tadi dia akan ada readjustment of soil grain ataupun soil particle. Soil compression and additional associated settlement continue at very slow rate. The result of plastic readjustment of the grain, soil grain. Maksudnya dia akan berlaku dengan keadaan rate yang slow. Okay, tetapi disebabkan readjustment of the soil grain. Soil dalam tanah fabric tanah tersebut cuba untuk adjustkan kedudukan dia kepada kedudukan yang paling stable. Okay. So complete secondary consolidation, maka cukup untuk dapatkan berapa nilai settlement yang akan berlaku bila kita apply certain load. Okay. Sebab dalam mana-mana construction, dia ada istilah allowable settlement. Okay. Kalau untuk clay, yang dibenarkan dia untuk terenap bagi mana-mana bangunan, normally kalau building double story kan, dia benarkan 50 mm saja. Lebih kurang 5 cm. Memang sikit kan? Okay. So kalau kita design, tiba-tiba kita dapati bahawa calculation kita 100 mm. Okay. So kita kena reduce the load. Okay, dia tak boleh sebab kalau ikut nanti kan tak dibenarkan tak diluluskan oleh authority lah. So adalah dia punya 50 mm untuk clay, kalau pasir 25 tak saja. Okay. So kena tahu lah. That's why consolidation is important to be considered. Kalau tak nanti kan macam mana kita nak prove kepada siapa nama ni, kepada authority, okay, bangunan tersebut enapan dia sekian-sekian. Okay, melainkan kita kena kira. Okay. So compression of soil. Okay, yang this is the istilah. Mana compression ni effort kita untuk tekan ataupun compress soil. Okay. Dia banyak kaedah, sama ada kita gunakan compaction pun boleh. Okay. Ataupun compaction ni kita ketuk tanah sebut dia awak ada belajar belum yang lab compaction ada? Lab ni doktor. Lab pun virtual kan? Oh. Awak ada Lab belajar ada ambil sem ni. macam mana? Bawa macam ni? Baru sem ni baru ada lab. Oh, saya ajar, siapa ajar? Dia siapa Minggu lepas tadi compaction. Sekejap. Siapa lab compaction minggu ni? So lagi ikut jadual tu kan. Macam kalau saya awak lab ada apa? lab hari Senin dengan hari Khamis. Oh, okay.
So untuk compaction adalah satu effort kita istilah sebagai apa compression lah, kita compress tanah tersebut lah. Okay, satu lagi consolidation pun satu lagi effort. Okay. So the compression of soil is due to elastic deformation. Okay, deformation of soil grain, small and negligible. Okay, deformation of solid particle. Okay, we continue to secondary compression. Okay, so diistilahkan bahawa compression adalah elastic deformation lah. Okay, so compression of air and water in the void. Okay, water is compressible. Okay, so air akan keluar apabila kita keep compress the water the soil. Okay, so mana kalau soil yang ada air, okay, dia akan menyebabkan soil tersebut, air tersebut akan keluar apabila kita do the uh, any consolidation process, ataupun kalau air tersebut kekal, mungkin udara boleh keluar. Okay, contoh macam kita conduct the compaction, okay, the expulsion of air from pores. Okay, nanti awak belajar dalam compaction, okay, awak kena draw, lepas awak dah compact, awak kena draw air void content. Okay, contoh awak kena draw air void content. Saya tunjuk dah. Okay, ini adalah awak punya curve graph. Yang ni kita namakan sebagai dry density. Untuk this untuk yang compaction Yang ni kita namakan sebagai apa? Water content. WC lah. Okay. Water content pun boleh. Okay, nanti awak awak tak buat kan, awak akan tengok this is the typical pattern lah untuk laterite soil, for example. Okay. So untuk pastikan awak punya compaction ni betul atau tidak, awak kena compare dengan satu lagi line yang dinamakan sebagai zero air void, dipanggil air void content. Okay, zero air void content. Okay. Menunjukkan bahawa macam mana awak buat compaction sekalipun, awak tak boleh pergi kepada keadaan dia tak ada, dia fully saturated. Mana kalau ni zero, so dia akan jadi fully saturated disebabkan yang ada hanya dalam air, dalam tanah tersebut adalah air dan tanah saja. Udara tak ada. Tetapi compaction effort dia tak boleh pergi sampai melepasi zero air void content. Okay. So kalau awak punya apa nama ni curve disebut dia touch zero air void content ataupun dia melebihi, so compaction awak tu kira tak betul lah. Ataupun waktu awak nak kira air void content, awak mesti dapatkan specific gravity punya value. Okay. Mungkin specific gravity awak juga awak tak test, awak tak buat, awak cuma buat anggaran ataupun awak hanya buat menggunakan value yang sebelum ni. Okay. So, kalau yang ni awak buat dan awak dah masuk dalam calculation, didapati bahawa awak punya this compaction curve, for example awak dapati bahawa awak punya curve macam ni. Okay. So dia melepasi zero air void content. So yang ini kita tak betul lah. So the whole compaction awak tak betul, kena ulang balik. Disebabkan mungkin waktu awak test tu awak tak compare dengan dia dulu. Okay. Lebih kurang macam itulah. Doktor, Ya. kalau kita lukis ke 5% dengan 10% pula, Betul. and then intersect, so maksudnya yang melebihi tu samalah, tak dikira macam tu. Itu tak ada masalah. Maksudnya logiknya the air content is about 5%. Lebih kurang macam tu lah. Tetapi kalau air content dia melebihi, curve dia melebihi pada zero line, so salah lah masa awak buat compaction tu.
So kena Oh, uji okay, balik. Rata. So 5, 10 tu normal. Nanti, okay, nanti betul lah soalan awak tu betul. Saya hanya fokus kepada 0. So nanti awak kena plot juga untuk 5%, kan? Okay, dan 10%. Okay, okay macam itulah. Okay, so definitely lah kalau 5 dengan 10 ni akan ada dia touch disebabkan oleh compaction ni proses dia adalah untuk buang udara. So bukan nak maknanya dia tak boleh 100% zero udara. Okay. So kalau untuk buang udara, okay, disebabkan udara kita kira dia lebih ringan banding air. So kita akan lihat on consolidation punya activity lah. Okay. So kalau consolidation adalah dia menyebabkan ada dissipation of pore water pressure. Okay. Cuma konsep dia berlainan. This compaction dia berlaku dalam keadaan yang cepat, manakala kalau consolidation dia adalah time dependent. So dia akan bergantung kepada masa. Okay. Okay. Soalan? Tidak ada, kita go. Okay. So kita discuss on immediate settlement first. Okay. So if saturated clay is loaded rapidly, the soil will deform with virtually no volume change without any dissipation of water from the soil. Okay. So kalau kita construct, kita akan dapati bahawa akan berlaku immediate settlement. Okay. Tetapi dia tak boleh nampak observe dengan mata lah. Okay. Dia berlaku juga. Okay, sebab tu dia adalah minor saja dalam the total settlement tersebut. Okay. So macam mana nak kira this immediate settlement? Okay. Okay, so this is the formula yang kita kena gunakan. Okay. So for this formula, biasalah tengok dulu formula tersebut. Okay. As definitely is in millimeter lah. Okay, so that is the S. Ataupun millimeter pakai. Tak pakai centimeter sebab kita nak 2 less than 50 mm. Okay. So Q adalah stress lah. Kilonewton. Kita guna millimeter lah, nak tengok dia nak check balance tu apa tu tidak. Okay, kilonewton per meter square. Okay. So darab B is meter lah. Okay. So then E adalah what we call as Young modulus, and the unit is also kilonewton per meter square. Kan, nak dapat Young modulus adalah stress over strain. Ini contoh macam ni kan. So this we call as a Young modulus. The gradient yang kita nak cari ni. Bila the slope stress over strain. So this stress kilonewton per meter square while strain is 0. Strain doesn't have any units. Okay. Okay. 1 minus Poisson ratio. Poisson ratio adalah the ratio between strain, for example, horizontal over strain vertical. Okay. So tak ada unit juga kan. Strain pun tak ada unit. Bagi dengan strain lagi tak ada unit. Okay. So then the last one is alpha. Alpha ni coefficient. So coefficient also doesn't have any unit. So matikan. So betul lah di dalam unit yang sama. Okay. Ada soalan? Tak ada. Okay. So macam nak gunakan this formula? Okay, kita masukkan contoh kita dapat nilai stress. Okay, so this is the stress. B is the lebar. Okay, B. E is Young modulus. Normally will be provided. Okay. What we call this one? Poisson ratio. Okay. Juga provided.
Maknanya alpha ni, okey, alpha ni dia kena tengok pada reference book, table, how to define the alpha. The alpha will depends on the type of the foundation. Kalau rigid, ada value dia. Kalau flexible, ada value dia. Okay. Dan dia depends on the condition. So for example, this is the kedalaman yang ditanam. This is the actual ground level. Okay. So ni ground level dia. Okay. So ditanam pada DF dan kedalaman sehingga dia cecah kepada kawasan ataupun tanah yang keras. Maknanya this layer represent the clay lah. Daripada sini sampai sini represent the clay. Okay. So dia pergi pada tanah lain. Okay, so we consider as H from the base to any type of material later on. Okay. So alpha bergantung pada semua ni. Okay, saya tunjukkan table untuk alpha. Okay. Okay, sebelum tu kita tengok ada apa table of alpha. Lepas tu kita pergi pada soalan ni. Table alpha ni saya bagi Saya stop jap. Okay. Okay. Okay, nampak? Hello? Nampak. Nampak. Nampak doktor. Okay. So this is alpha. Okay, yang ini yang kita dah bincang sebelum ni. Okay. So table of alpha ni ada dua. Nanti saya bagi yang ni Saya bagi dalam awak punya group. Okay, dia ada dua. Satu infinite depth. Maknanya so kalau awak baca soalan, awak kena tengok macam mana bentuk soalan ataupun gambar rajah yang diberi Kalau infinite depth, maknanya H ni terlampau dalam. Okay, diistilahkan sebagai infinite depth. Kalau H ni ada limited depth, okay, H over B sama dengan 1. H over B sama dengan 2. Boleh kau macam tu lah. Okay, yang ni pun boleh digunakan juga H over B terlampau dalam. Okay. Tapi kalau yang ni unlimited depth, kalau ni terlampau dalam. Okay. So kalau soalan, cari maklumat-maklumat tersebut. Okay. Kalau dibagi the soil, the thickness of the soil can consider as infinite. Okay. So awak pakai table 4.1. Kalau dibagi H value tentu, lepas tu awak kena bagikan dengan B. So awak guna this diagram. Okay. So apa lagi? Okay. Then shape of footing base. Flexible, rigid. Yang ni pun ada juga flexible or rigid. Okay. Maknanya, okay, istilah flexible ni contoh. Okay, kena faham semua material ataupun untuk buat footing, foundation, mestilah material yang rigid. Maknanya benda keras lah. Janganlah awak ingat fleksibel ni macam benda yang boleh dilentur. Tak. Okay. Cuma loading yang akan dikenakan tu berbeza. Okay, contoh, kalau satu bangunan, kita istilah sebagai rigid foundation. Okay. Kalau awak imagine, contohlah macam oil tank kan, ataupun water tank. Okay. Dia ada keadaan dia boleh isi penuh dan boleh kosong. Normally yang itu dia istilah sebagai flexible punya foundation. Maknanya dia boleh penuh kosong dalam jangka masa yang tertentu lah. Okay. Sedangkan bangunan biasa, setakat orang tu dia tak ambil kira sangat lah. Itu dia panggil life load. Okay. So in that case we consider as a flexible. While rigid, normally for all building we consider as rigid. So sebab apa nanti dia akan bagi bentuk perubahan juga ataupun ke atas macam mana distribution of the load. Kalau fleksibel dia akan bagi bentuk macam ni, curve. Manakala kalau rigid dia akan bentuk seperti mana bentuk that foundation juga. Okay. So contohlah kalau kita ambil on flexible foundation, okay, dia ada type of footing pula. Circle, square, rectangular. So maklumat ni kena tahulah. Okay, dan alpha ditentukan berdasarkan ke mana kedudukan yang kita nak. Contoh kalau kita rasa soalan tanya
what is the immediate settlement at the center. Okay. So alpha akan mewakili center lah. Okay. Kalau each ni pula, kalau corner ni pula, kalau average yang ni. So normally kita tengok soalan normally akan bagi on average lah. Kita pun more interested on average saja. Bukan nak cari pada corner, edge or center. Okay. So this is table. Okay, kalau untuk E yang modulus yang ni boleh beri dan this is the Poisson ratio yang boleh digunakan untuk soalan bagi apa nama ni? Untuk case bagi immediate settlement bagi CLI. Okay. Kita tengok pada soalan balik. Nanti yang ni pun ada soalan tak? Nanti kita go to satu-satu lah. Sekejap. Ada. Stop share tadi. Boleh lagi kan? Boleh kan? Saya pula penat. Okay. Okay, ingat tadi antara kriteria kita nak type of footing, kedalaman, kat mana kedudukan dia. Okay. So kita bacalah soalan ni. Okay. A rigid foundation with a size of 3 times 3 carrying a uniform load of 1800 km is lying on compressible medium soft clay layer of infinite thickness. Okay, so ini infinite dah keluar, betul tak? Satu lagi dia dah beritahu ni adalah square type. Okay, so maknanya kita kutip dulu. Okay. The under elastic modulus, okay, ni dah dapat in E. The Young modulus is 0.2, 0.5. Determine the average. Ni average kita. Okay, lepas tu kita boleh dapat alpha. Okay. So, okay, soalan dia bagi load. Sedangkan yang dalam equation dia nak QU kan. Okay, so ni mesti dibahagikan dengan yang ini. Dapatlah QU. That is stress. Okay. So ni B. So dapat ni maklumat pasal B, ni E, dapat maklumat pasal E. Satu tolak Poisson ratio dapat. Alpha dia yang kita perlu tengok pada table. Okay. So this is the formula. Dia pakai CS pun boleh. Ada yang pakai alpha. Okay. So 1800 darab 3.3. Okay. Bagi 3, bagi 9. Darab 3 bagi 40. Okey, 40,000 sebab dia adalah menggunakan megapascal. So berhati-hati. So megapascal nak di-convert kepada kilopascal. So darab dengan 10/3 lah. Okey. So dapatlah 440,000 kilopascal. Okey, 1 tolak Poisson ratio 0.2 darab 0.82. Okey, mana datang 0.82? Tengok balik pada table yang saya bagi tu. Sekejap Okey. So 0.82 ingat Okey, apa ciri-ciri dia? Pertama dia adalah rigid. Betul tak? Dia beritahu rigid kan? Okay, rigid. Okay. Lepas tu dia square. Betul. Tapi yang first kali dia beritahu infinite depth. Betul kan? Ada kan? Dan soalan tu dia beritahu infinite depth kan? Ada. Ada. Okay, lepas tu dia rigid, dia square dan dia average. So dapatlah 0.8. 2. Okay. Lebih kurang macam tu lah. Okay. Okay. So kita pergi pada yang tadi balik. Okay, so kita dapatlah 0.092 untuk Doktor, U. kan yang 1800 bahagi 3 kali 3. Lepas tu 3 yang lagi satu tu datang mana? B. Oh, B. Okay. Kan? Boleh? So dapat Dia 0.0. tu memang kena bagi dengan area ke?
kan saya kata yang ni Q dia nak sekarang dia nak small letter of Q which is represent stress. Sebab soalan dia bagi kilonewton kan. So kilonewton kita tahu dia adalah capital Q. Mana boleh load nak digunakan, dia mesti guna stress. So that's why untuk dapatkan small letter of Q 1800 bagi dengan 9. Betul? Betul. Okey. Okey. So yang ni nanti saya sambung, saya tunjuk contoh yang dalam buku Dr. Okay, tadi saya ambil buku Dr. Noli Goffan, saya bagi dia punya pecahan ni saya tu. Sekejap Sekejap. Okey, apa yang ni awak tengok je lah. Okey, so sama jugalah sebelum ni. Okey, a flexible foundation, okey flexible. So alpha kita adalah flexible. Dia adalah rectangular punya shape. Okey. Carrying a uniform. Ni nampak kan? Nampak Betul. betul. Saya tak Nampak. boleh lah. Okey. Of 100 kp is lying on a compressible manifold of infinite thickness. Okay, so infinite, rectangular, flexible. Okay, determine the average immediate settlement. So average pula. So ada 4 benda. So yang lain semua kita tahu. Kita tengok alpha. Saya nak tunjukkan alpha pula. Okay, so dia adalah infinite, flexible. So dia adalah berapa ni? 4 4/2. bagi 2. 4 bagi 2, 2 lah. Okay. L over B lebih kurang 2 lah, 2. So dapat 1/1, 2. Okay, 1/1, 2 kan? Fleksibel. Fleksibel. Flexible, sorry. Flexible, so dapat average. Okay, 1.3. Okay, faham? Kan, senang je. Doktor, Ya. macam mana kalau yang tu rectangle punya tu, Hmm. contoh dia punya B dengan L tu, kan dia kena L bahagi B yang tadi. So kalau equal to 3 ke macam mana? Interpolation lah. Interpolation tau. Maknanya kalau 2 equal to 1.3, 5 equal 1.8, 3 equal berapa? Kan, interpolation nama kan? Istilah dia. 1.5, betul tak? Ini maksud saya istilah dia interpolation kan? Kita interpolate kan? Betul. Interpolation. Kalau 2, ni kau nak awak buat lah 2, 1.3. 5, 1.82. 3, dapatlah X. 3 sama dengan X. So, X pusing-pusing dapatlah X berapa? Faham? Faham. Awak buat atau buat? Saya mudah itu matematik tu. Okay. Okay. So yang satu lagi ni, okay, 4.4 times 2, okay, carrying a uniform load of 100 kPa is embedded at the depth of 1 meter. Okay, 1 meter ditanam, mana ni 1 meter, df. Okay, manakala thickness of the clay is 5 meter, so H bersama dengan 5, dia beritahu lah. So dia bukan infinite, dia adalah limited depth. Okay, maknanya H over B akan diguna nantilah. Okay. A sublayer is below, okay, lies below the clay layer. Determine the average, okay. Average, okay, maknanya sekarang H kita akan menjadi 4 lah. Sebab ini 1 meter dalam, yang total dia adalah 5 meter. So maknanya 5 tolak 1, 4. H bersama dengan 4. Okay. So bila H bersama dengan 4, kena bagikan dengan B, okay, which is the width. Okay. So kita dapati bahawa H bagi dengan B sama dengan 2. Okay. So dalam kes kita, dia adalah flexible. Okay. Dia tak betul flexible. Okay, kalau dia tak beritahu, dia dapat 0.9. Saya cek balik 0.9. 0.9. Oh.
Rectangular, tetapi tak betul fleksibel ataupun tidak. Soalan ni pun ada sedikit kesilapan, patut kita beritahu lah. So if a flexible, dan definitely a rectangular, so dia akan jadi 0.29. Patutnya diberitahu fleksibel. Okay. So yang ni semua adalah masuk ni lah dalam formula. Okay. Faham? Ada persoalan? Faham dah dia. Okay. So kita stop dulu. Rehat kejap sebelum kita pergi pada send. Kita stop.